Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana diberi kesempatan untuk video kali ini yang mana Ustazah akan memberi fokus kepada kemahiran berfikir aras tinggi atau kebat. Yang mana soalan kebat ini sebagaimana yang Ustazah maklumkan pada video sebelum ini memang ada pada kertas 2 di setiap soalan. Jadi anak-anak tidak boleh mengelakkan diri daripada soalan kebat. Jadi anak-anak perlu juga ada inisiatif untuk menjawab dengan baik. Sebagaimana yang Ustazah maklumkan, anak-anak perlu menguasai soalan kebat ini dan sekurang-kurangnya 20 markah untuk soalan kebat. Baik anak-anak, bagaimana kita nak mengesan soalan kebat? Yang pertama ialah soalan kebat mempunyai rangsangan atau stimulus. Ya, soalan kebat mempunyai rangsangan atau stimulus. Apa itu rangsangan dan stimulus? Anak-anak masih ingat dalam video sebelum ini? Baik, anak-anak ingat bagaimana bentuk stimulus? Stimulus dalam bentuk data atau statistik, dalam bentuk petikan rencana, petikan surat khabar, dan juga kemungkinan juga dalam petikan maksud ayat Al-Quran, maksud hadis dan seumpamanya. Stimulus ini akan membantu anak-anak semua untuk berfikir dan juga mengeluarkan idea sendiri. Jadi jangan mengabaikan stimulus yang diberi. Baca dengan sebaiknya. Mudah-mudahan ia membantu anak-anak semua. Baik anak-anak, yang kedua ialah soalan kebat tidak mempunyai kuantiti jawapan. Apa itu kuantiti jawapan? Kuantiti jawapan iaitu tidak dinyatakanlah berapa yang dia nak. Dia direct kepada soalan. Walau bagaimanapun, dalam soalan tasawur Islam, ada juga soalan kebat yang memerlukan kepada kuantiti jawapan. Apabila kuantiti jawapan diperlukan, anak-anak perlu jawab dalam poin, dalam bentuk isi dan huraian. Tetapi sekiranya tidak dinyatakan kuantiti jawapan, maka kita perlu jawab dalam esei bagi mengelakkan kita kehilangan markah. Seterusnya, soalan kebat peruntukan markahnya biasanya 4 ataupun 6 markah. Biasanya 4 atau 6 markah. 4 atau 6 markah ini boleh jadi dipecahkan 1 3 markah, 1 markah 3 markah bagi soalan 4 markah, ataupun 2 markah 2 markah. Ataupun soalan 6 markah, dia akan pecahkan 1 markah 5 markah, ataupun 2 markah 4 markah. Tapi kita masih lagi beranggapan itu soalan kebat apabila dia mempunyai stimulus ataupun dia mempunyai ciri yang keempat, iaitu tidak ada dalam buku teks. Ya, kita tak pernah jumpa dalam subtopik atau topik buku teks secara khusus. Ya. Tetapi ia hanya sampingan saja dan memerlukan idea calon untuk menjawabnya. Jadi begitu serba sedikit bagaimana kita nak mengesan soalan kebat. Okey, baik, seterusnya kita pergi kepada bagaimana kita nak menambah baik cara menjawab soalan kebat 6 markah. Yang mana calon perlu memberi satu fakta dan satu fakta ataupun isi, satu fakta dan isi sahaja bagi soalan kebat yang tiada kuantiti jawapan, iaitu direct kepada 6 markah. Dan kita perlu menambah satu huraian yang menjadi penyokong kepada fakta ataupun isi kita yang pertama tadi. Kemudian kita perlu membawa huraian yang kedua sebagai penyokong kepada huraian 1. Dan kemudian selesai huraian kedua, kita membawa pula huraian ketiga yang menyokong huraian kedua. Kemudian selesai huraian ketiga, kita membawa huraian yang keempat sebagai penyokong kepada huraian yang ketiga. Kesimpulan dia atau penyokong atau pengukuhan kepada fakta isi adalah huraian yang
Namun kita perlu gunakan ayat yang sedikit berbezalah dengan fakta yang kita beri mula-mula tadi. Itu adalah sebagai penegasan yang kita menyokong kepada fakta kita tadi. Jadi kita mesti mulakan ayat kita dengan kita hendaklah atau kita mestilah bla 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 agak apa-apa sebagai penyokong lagi sekali. Maka begitu format soalan kebat 6 markah. Ya, nanti Ustazah akan sertakan macam mana kaedahnya dalam cara menjawab secara detail. Kemudian kita menambah baik pula soalan kebat yang 4 markah. Jadi perkara yang perlu ada dalam soalan kebat 4 markah ialah isi, iaitu jawapan kepada soalan yang dikemukakan lah. Kemudian huraian 1 yang menyokong kepada fakta atau isi kita. Ianya boleh dibantu dengan idea ataupun isi, ianya boleh dibantu dengan kerana agar kabus tadi, kata kunci kabus, kerana agar bagi untuk dan supaya. Kemudian huraian kedua ataupun huraian lengkap kita boleh bawa kesan ataupun contohnya di permulaan ayat, dan seterusnya ialah kesimpulan. Kesimpulan kita mulakan ayat dengan kita hendaklah atau kita mestilah, dan mestilah ada agar sebagai pengukuhan. Jadi begitu cara menambah baik soalan kebat 4 markah. Jadi begitu anak-anak, kita menjawab soalan kebat insya-Allah dengan kaedah yang betul, kita akan mendapat markah yang baik, dan insya-Allah sekurang-kurangnya 20 markah dalam tangan, dan kita akan berupaya untuk skor yang cemerlang untuk tasawuf Islam. Baik, berikut adalah contoh kepada soalan kebat yang berbentuk 4 markah, dan bagaimana kita nak mengenali soalan kebat. Pertama, dia mempunyai stimulus, ya, ini adalah stimulus. Kecemerlangan dalam bidang pendidikan akan melahirkan bangsa yang berilmu. Soalannya, sebagai seorang murid, terangkan sumbangan yang boleh anda lakukan untuk mencapai impian di atas. So, kita tengok soalan ini, tiada kuantiti jawapan. Ya. Tidak ada diminta berapa-berapa. So, memerlukan garapan idea sendiri tanpa ada sukatannya dalam buku teks. Maka ini adalah soalan kebat yang berbentuk 4 markah. Apabila soalan kebat berbentuk 4 markah yang tiada kuantiti jawapan, maka jawapannya ialah, jawapan yang kita kena berikan ialah kepala ayat tiada markah. Sumbangan yang boleh dilakukan bagi mencapai impian di atas ialah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Jadi ini adalah fakta ataupun isi. Kerana kesungguhan membawa kejayaan dalam kehidupan. Kalau anak-anak perhatikan, huraian 1 ini menyokong kepada fakta, sesuai dengan fakta. Dan huraian kedua, contohnya keputusan peperiksaan yang cemerlang akan memberi peluang ke pusat pengajian tinggi. Huraian 2, dan huraian 2 ini menyokong huraian 1. Dan oleh itu, bangsa yang cintakan ilmu dapat direalisasikan dengan usaha dan kesungguhan setiap individu dalam mendapatkan ilmu. Ini adalah huraian 3 atau kesimpulan yang mana menyokong kepada fakta 1. Jadi fakta 1 ataupun isi membawa 1 markah. Huraian 1 membawa 1 markah. Huraian 2 1 markah. Huraian 3 atau kesimpulan 1 markah. Baik, kita tengok pula soalan kebat yang berbentuk 6 markah. Ataupun kita tengok soalan kebat yang ada kuantiti jawapan. Contohnya, ini adalah stimulus. Tanah runtuh mengakibatkan kerosakan harta benda awam.
bahkan mengancam nyawa orang ramai. Stimulus ataupun rangsangan. Stimulus ini membantu calon memberi ataupun menggarap idea. Soalannya, sebagai seorang yang sangat prihatin, huraikan 2 tindakan yang perlu anda lakukan untuk memastikan situasi tersebut tidak akan berulang lagi. 4 markah. So macam mana kita nak tahu itu adalah soalan kebat? Dia ada stimulus, dia ada memerlukan garapan ID calon dan tiada bantuan dari buku teks. Huraikan kata tugas, perlukan isi dan huraian walaupun dia ada kuantiti jawapan, tetapi oleh kerana dia ada stimulus dan rangsangan dan juga garapan ID calon dan jawapannya tiada dalam buku teks ataupun idea ataupun notanya tiada dalam buku teks, maka itu barangkali adalah soalan kebat. Tapi apa yang penting, apabila ada kuantiti jawapan, maka jawapannya ialah tindakan yang perlu dilakukan untuk memastikan situasi tersebut tidak akan berulang lagi ialah, ini adalah kepala ayat. Apabila ada kuantiti jawapan, kita mesti buat dalam bentuk point, iaitu melaporkan kepada pihak berkuasa ini adalah fakta, isi. Agar mendapat tindakan segera adalah huraian. Huraian menyokong isi. Jadi agar ini adalah daripada perkataan kabus, kata kunci, kerana, agar, bagi, untuk dan supaya. Isi yang kedua atau fakta yang kedua ialah melaporkan kepada media massa atau media sosial fakta atau isi agar segera mendapat perhatian pihak berkuasa. Huraiannya yang menyokong kepada fakta atau isi tadi. Maka kita akan layak dapat 4 markah, untuk fakta 2 markah, huraian 2 markah. Seterusnya kita tengok pula soalan kebat berbentuk 6 markah, iaitu memberikan nafkah kepada ibu bapa merupakan salah satu tanggungjawab yang perlu dilakukan terhadap harta yang dimiliki. Ini adalah stimulus ataupun rangsangan yang saya tak ambil dalam bentuk gambar raja sebab agak susah untuk saya nak lukis, dan saya ambil dalam bentuk penyataan sebagai stimulus dan rangsangan. Berdasarkan penyataan di atas, apakah implikasi positif, maknanya implikasi kesan yang baik yang akan anda perolehi sekiranya melaksanakan tanggungjawab tersebut? Di sini 6 markah. Namun di soalan ini tiada kuantiti jawapan, maka dia memerlukan juga garapan idea, juga tiada dalam buku teks, maka ianya adalah soalan kebat. Maka apakah bentuk jawapan yang kita perlu buat? Okey. Jawapan kebat 6 markah sekiranya tidak ada kuantiti dalam bentuk isi. Ya. Kepala ayat dia ialah implikasi positif yang diperolehi apabila melaksanakan tanggungjawab tersebut. Yang ini tiada markah, sekadar untuk mencantikkan susunan ayat kita. Maka kita letak ialah rezeki akan diberkati oleh Allah sebagai fakta ataupun isi. Jadi apabila fakta dan isi dah ada, kita dah cari fakta dan isi, kita perlu sokong fakta dan isi kita dengan huraian yang pertama, iaitu apabila rezeki diberkati Allah, ini akan membawa kepada rezeki yang berlipat ganda daripada Allah, sebagai huraian satu. Jadi ini adalah huraian pertama. Maka kita perlu panjangkan lagi dengan huraian yang kedua sebagai menyokong huraian satu, iaitu sehingga boleh dimanfaatkan kepada pelbagai saluran yang lain. Itu huraian 2. Sekiranya berlipat ganda, kita boleh manfaatkan pula kepada pelbagai saluran yang lain. Okey, huraian 2 dah selesai. Macam mana pula kita nak sokong huraian kedua ini? Macam mana tu saluran yang lain seperti zakat, sedekah, wakaf dan sebagainya sebagai huraian yang ketiga. Jadi sokong lagi, panjangkan lagi. So bila dah banyak manfaat kepada pelbagai saluran ini, apa kesannya? Kesannya hubungan sesama manusia dapat dieratkan sebagai huraian yang keempat.
Kesimpulannya atau huraian kelima, oleh itu kita hendaklah bijak menguruskan harta agar harta tersebut membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Saya sangat suka kalau kesimpulan kita ada agar, sebab kesimpulan kita nampak lebih kukuh. Dan kesimpulan atau huraian kelima ini adalah menyokong kepada fakta kita yang pertama. Tapi kita tak boleh guna ayat yang sama dengan fakta, ubah sedikit bagi nampak betapa tegasnya kita menyokong fakta kita tadi. Maka kita dah dapat 6 markah untuk fakta, 1 markah, huraian 1, 2 markah, huraian 2, 3 markah, huraian 3, 4 markah, huraian 4, 5 markah, kesimpulan 6 markah. Markah penuh untuk soalan kebat berbentuk 6 markah. Baik anak-anak, itu serba sedikit yang Ustazah nak gambarkan macam mana kita nak jawab soalan kebat. Sekiranya soalan kebat itu berbentuk 6 markah yang ada kuantiti, iaitu 3 jawapan, iaitu 3 implikasi positif, maka kita perlu membawa 3 fakta dan 3 huraian. Tapi kalau tidak ada kuantiti, cukup 1 fakta, 5 huraian. Okey, boleh faham di situ anak-anak? Baik, itu adalah contoh, semoga dapat membantu anak-anak. Dan nanti Ustazah akan bawa bagaimana contoh untuk soalan berbentuk pecahan, kebat yang berbentuk pecahan. Baik, sekiranya anak-anak perhatikan soalan 4B, itu adalah soalan kebat. Kenapa? Kerana ada stimulus yang berbentuk gambar dan tidak memerlukan garapan idea kerana tidak ada dalam buku teks, namun dia ada kuantiti jawapan. Jadi bila ada kuantiti jawapan, anak-anak perlu jawab dalam bentuk point, ya, jangan lupa berbentuk isi dan huraian. Walau macam mana pun, itu adalah soalan kebat kerana dia ianya memerlukan garapan idea anak-anak sendiri. Baik, kita tengok pula contoh soalan 3C. Baik, cuba anak-anak perhatikan soalan 3C. Soalan 3C itu adalah merupakan soalan kebat. Kenapa? Kerana ianya ada stimulus di atasnya dan ianya memerlukan garapan idea anak-anak sendiri. Tidak ada anak-anak jumpa dalam buku teks, bukan? Tapi cuba anak-anak tengok markahnya 4 markah. Tapi alasan yang dimahukan cuma 3. Kemana hilangnya 1 markah lagi? 1 markah lagi ialah untuk setuju ataupun tidak setuju. Walau macam mana pun, itu adalah soalan kebat. Jadi jawab dalam bentuk point, jangan lupa, bukan dalam bentuk esei. Baik, seterusnya kita tengok soalan nombor 7. Baik, soalan 6 dan 7, soalan kebatnya ialah soalan 6C dan soalan 7D. Kenapa soalan kebat? Seperti biasa, cara mengenalnya ialah ada stimulus dan ianya memerlukan garapan idea calon. Tidak ada secara khusus dalam buku teks, namun ada kuantiti jawapan. Ya, apabila ada kuantiti jawapan, sebagaimana yang Ustazah maklum, jawab dalam bentuk point, bukan jawab dalam bentuk esei. Ianya kalau diminta 3, maka ianya perlu diberi 3 fakta dan 3 huraian. Jangan sesekali jawab dalam bentuk esei. Mudahkan pemeriksa anak-anak, ya. Jangan lupa, itu adalah soalan kebat, jawab dalam bentuk point. Baik, untuk soalan 5D, 5D sama juga dalam bentuk kuantiti jawapan tapi tetap kebat, dan 1 markah lagi adalah untuk pilihan tawaran A dan tawaran B. Walau macam mana pun, jawab dalam bentuk point juga. Itu saja cara pengenalan kebat. Alhamdulillah anak-anak, begitulah tadi penerangan berkisar tentang kebat. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, ya. Sebab kebat ni dia tak adalah susah sangat, tak adalah senang sangat. Semuanya memerlukan kesungguhan anak-anak. Dan yang paling penting, anak-anak kena banyak membaca sebagaimana yang selalu saya pesan, dan banyakkan buat latihan. Ingat selalu sasaran kita untuk kecemerlangan dalam tasawuf Islam. Semoga berjumpa lagi anak-anak. Mudah-mudahan apa yang Ustazah
terangkan dalam video ini dapat membantu kecemerlangan anak-anak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.